Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera hadirin hadirat, akak-akak, abang-abang semua tu, makcik-makcik semua. Terima kasih hadir ke majlis forum kita pada hari ini yang bertajuk fitnah di media sosial pada zaman sekarang. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan diri saya sebagai moderator anda hari ini. Nama saya ni Muhammad Ali bin Farazi. Awak boleh panggil saya Encik Monilah. Encik Monilah, faham kakak semua? Okey, sebelum tu mari kenalkan anda semua dengan panel-panel kita yang tampan lagi bergaya ini. Itu panel utama kita, Mustafa Faiz bin Mustafa Azmi. Assalamualaikum Encik. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita teruskan lagi dengan panel kita yang kedua, iaitu Encik Muhammad Syahir Baiji bin Ismail. Encik. Waalaikumsalam. Allah, tampan Encik, suara orang sedap dengan Encik. Alhamdulillah, sejuk pada hari Encik. Allah, tak dengar lagi banyak suara. Okey, kita masuk ke panel kita yang ketiga, iaitu Encik Muhammad Aisyah Imran bin Ahmad Zaki. Assalamualaikum Encik. Salam. Sihat Encik? Alhamdulillah. Senyum sikit Encik. Encik ini saya Encik. Alhamdulillah. Okey, terima kasih semua. Okey, mari kita terus. Akak-akak semua, abang semua, adik-adik semua ni dah kenal kan panel-panel kita semua kan? Termasuk saya sendiri kan? Akak semua dah kenal. Okey, mari kita teruskan lagi lah dengan topik forum kita yang tahu sekarang ni. Kita nak tahu apa benda itu fitnah ni. Okey, fitnah ni adalah sebuah tuduhan yang kita buat untuk membolokkan seorang individu itu ataupun individu yang lain. Selalunya individu yang kita nak bolokkan ni ataupun yang untuk kita fitnah ni adalah orang yang kita tak suka lah, ataupun orang yang macam kita berdendam ke, orang yang kita rasa macam berdengki lah, macam tu kan. Tapi apa yang kita tahu ni, fitnah ni macam benda yang bodoh lah, banyak beri kesan bodoh kepada kita, individu, masyarakat, negara, semua apa semua. Tapi kita tak tahu macam mana fitnah ni sebenarnya boleh berlaku lah kan. Jadi saya nak tanya pendapat panel kita yang pertama ni lah. Okey, apa faktor fitnah ni semakin berleluasa dekat media sosial? Jadi kalau kenalkan lah. Baiklah, bismillah. Terima kasih atas pada moderator kita. Baik, soalannya apakah faktor berlakunya fitnah di media sosial? Dan anda semua tahu media sosial ini merupakan platform yang berinteraksi, yang boleh berinteraksi tanpa bersemuka, dan juga tempat perkongsian untuk cerita-cerita terkini atau viral seperti aplikasi TikTok. Fitnah ini juga menjadi wabak pada masyarakat kita sekarang ni. Dia suka sangat menyebarkan fitnah-fitnah yang buruk kepada masyarakat kita sekarang. Okey, kita masukkan pada soalan yang dia bagi tadi. Pelbagai faktor yang mendorong berlakunya fitnah di media sosial. Antara faktor yang pertama ialah dorongan sifat tamak, dengki dan mementingkan diri sendiri. Seperti yang kita tahu, dengki, biasalah orang ada je tak puas hati dengan kita, itu kita sebarkan fitnah-fitnah. Kita tak suka dia, cakap dia ni dah lah, kita habis lah. Tak nice lah orang kan. Itu. So dengan ini dia boleh buat turut dekat media sosial dan memburukkan individu tersebut. Okey. Yang kedua, kurangnya kesedaran mengenai kesan menyebar fitnah atau berbau hasutan, khususnya golongan yang tidak berfikir secara matang dan tidak rasional. Mereka perlu menyadari bahawa apa jua agama melarang. Tak kira lah agama Islam, agama Kristian, agama Hindu, Buddha, kan? Agama-agama pun tak menggalakkan untuk kita fitnah antara satu sama lain. Okey? Okey, akhir sekali faktor yang menyumbang kepada berlakunya fitnah di media sosial ialah tidak peka kepada isu sensitif yang boleh menyebabkan orang lain menjalankan tafsir maksud yang ingin disampaikan. Contohnya, ahli peniaga ni nak untung lebih. Jadi dia burukkan peniaga yang selalu untung dan selalu ramai orang datang, diburukkan orang tu, kata produk ni dah ini dah tak elok. Jadi sebabkan itu dia buat fitnah kepada peniaga itu untuk pelanggan-pelanggan yang kurang. Okey. Masa kita tahu, macam yang kita tahu, dapat firman Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis mengatakan tentang fitnah dan keburukannya.
antara firman Allah SWT yang menyatakan tentang firman fitnah ialah Rasulullah SAW juga bersabda, maksudnya tidak masuk surga orang yang suka menyebarkan fitnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan terdapat firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 25. Ini saya ceritakan, dan peliharalah diri kamu daripada berlakunya fitnah. Di sini pun Allah dah bagi tahu, peliharalah diri daripada melakukan fitnah. Dan ketahuilah bahawa Allah sangat berat siksanya. Jadi kita janganlah buat fitnah pada orang lain. Supaya kita tahu Allah tu maha menguasai dunia. Itu saja. Terima kasihlah kepada panel kita yang pertama, iaitu panel Faiz ni. Okey. Macam yang kita dengar tadi kan, panel apa yang disampaikan oleh panel Faiz ni, faktor disebabkan berlaku di fitnah dekat media sosial ni banyak dah. Tapi kita nak ambil yang sikit je, kita ambil. Sebab apa? Sebab dorongan terhadap diri kita sendiri tu, dorongan untuk memfitnah orang tersebut adalah disebabkan oleh sifat tamak kita. Sifat tamak dengan hasrat rezeki kita ni dah yang mendorong kita sendiri untuk buat fitnah tu. Okey, kita kenapa kalau kita biarkan sifat hasrat rezeki ni, kalau kita biarkan je, dia akan jadi fitnah. Sebab apa? Kalau macam contohlah kan, kita bayangkan lah, kita sebagai peniaga, kita tak suka peniaga yang lain tu berjaya, macam dia dapat untung banyak, kita rasa jelaslah, kita nak macam kenapa dia dapat banyak untung, kenapa dia tak dapat. Okay, kita lupa yang sebenarnya Allah SWT lah dia bagi rezeki kat kita ni. Sampai orang lain dapat lebih, kita dapat kurang, kita kurang rasa bersyukur. Kalau kita rasa bersyukur tu, kita dah rasa mampu dah. Jadi sebab kan kita tak rasa bersyukur, muncul hasrat rezeki daripada kita nak jatuhkan orang lain. Jadi untuk kita jatuhkan orang lain tu, kita mulalah kita fitnah kedai tu, kita kata dia pakai laris ni untuk majukan kita punya perniagaan. Kita cakap macam tu. Jadi bila orang ramai yang dengar fitnah tu, dia akan rasa macam, oh, orang ni pakai pelaris, dia tak ada makan kat kedai tu. Jadi mulalah kedai orang kurang berkunjung, jadi orang tak pergi lah kedai kat asalnya. Jadi macam inilah faktor-faktor yang selalu jadi ni. Ada juga faktor lain macam kita sendiri tak faham apa kesan fitnah kita buat ada orang lain. Kita hanya faham apa yang kita akan dapat kalau kita fitnah orang tu. Macam ni untuk kepentingan pribadi kan, jadi kita tak fikirlah kesan dia daripada orang lain. Kita teruskan balik dengan panel kita kedua, iaitu Cik Syahid. Cik Syahid, saya nak tanya lah kan, apa kesan kalau kita biarkan fitnah ni berluasa dalam media sosial? Boleh terangkan tak kepada kami semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita lihat fitnah ini memberi kesan yang buruklah kepada kita, saya akan membincangkan kesan kepada individu terlebih dahulu. Kesan yang pertama, orang yang melakukan fitnah ini biasanya hanya mementingkan diri sendiri, tanpa memikirkan nama baik seseorang itu, menyebabkan seseorang yang difitnah itu akan menjadi tidak yakin kepada diri dan takut untuk menghadapi masyarakat. Kesan seterusnya ialah kepada keluarga. Apabila perbuatan fitnah ini menyebabkan keluarga berada di dalam keadaan yang tidak tentera, timbul perasaan dendam dalam keluarga apabila mendapat berita-berita yang tidak sepatutnya. Lebih membimbangkan lagi jika perkara ini berlarutan akan menyebabkan kekasaran fizikal seperti pukul-memukul hingga menyebabkan kematian. Okey, kesan yang terakhir ialah kepada negara. Seperti yang kita tahu, fitnah ini mampu mengancam keselamatan negara. Apabila fitnah yang anasir-anasir fitnah ini timbulkan terhadap negara tersebut, menyebabkan timbul provokasi seperti sentimen perkauman, keagamaan dan sebagainya. Kesan yang paling teruk ialah kepada ekonomi negara tersebut, yang apabila tiada pelabur asing yang ingin melabur di negara yang difitnah. Lebih-lebih lagi, negara tersebut akan menjadi lumpuh daripada ekonomi, dari segi ekonomi. Okey, itu saja daripada saya.
Terima kasih. Yang kedua, macam yang kita tahu kan kesan fitnah ni dia beri banyak kesan kepada individu, keluarga dan juga lah negara. Kalau dari segi individu ni mungkin dia boleh menyebabkan nama kita jadi buruk, jatuhkan nama baik kita, mungkin menyebabkan orang pandang saya kepada diri kita sendiri macam kita tak buat salah tapi orang pandang kita tu macam hina sangat. Kita keluar je mana jadi orang terpandang kita hina, jadi keyakinan dan maruah kita macam jatuh marah. Mungkin saja kalau kesan terhadap negara ini juga dia boleh menyebabkan bagi impak yang besar lah kepada kita sebagai negara rakyat Malaysia ni. Mungkin dia akan menyebabkan macam ekonomi kita jatuh. Bila ekonomi kita jatuh, negara kita akan banyak hutang. Bila banyak hutang, negara kita akan terpaksa lah naikkan harga barang jatuh semua. Jadi barang kes import dan import pun mungkin akan menyebabkan kurang lah daripada segi orang nak import barang ke negara kita. Macam nak import tak, kita nak import ke luar negara tu macam ramai cakap lah negara lain yang mungkin tolak lah barang kita punya sebab dia kata barang kita tak kualiti lah dan kesan-kesan yang boleh fitnah kita semua. Jadi kita nak masuk pada panel kita yang ketiga, iaitu panel Encik Aisyah. Encik Aisyah boleh terangkan tak macam mana kita dah dengar kan faktor, dengar kesan, tapi kita tak tahu lagi macam mana kita nak selesaikan masalah fitnah ini daripada luar sejarah. Boleh terangkan tak? Terima kasih kepada Tuan mulai juga iaitu apa ni? Ini saya akan membincangkan tiga cara mengatasi fitnah. Ini saya ambil sebagai daripada saya sebagai seorang Muslim. Berdasarkan pendapat saya mendapati tiga cara mengatasi fitnah. Yang pertama, kita sebagai orang Islam jangan cari kesalahan orang yang kita tidak suka, kerana benda cari kesalahan ini tidak disukai Allah dan juga masyarakat. Dan sebagai orang yang menganut agama Islam sendiri, kita hendaklah berhusnuzon di antara sama lain. Dan suuzon ini sangat tidak dituntut dalam agama Islam sendiri. Yang kedua adalah kita tolak berita yang disampaikan oleh orang yang suka memfitnah. Kerana jika kita mengenali seorang itu terkenal dengan sifat pemfitnah dia, maka hendaklah kita tetapkan dalam hati kita sendiri untuk tolak dia dengan sekeras mungkin, supaya orang lain tidak terkena fitnah daripada orang itu. Yang tiga, iaitu penuntut daripada saya sendiri. Sebagai orang Islam, kita hendaklah memperbanyakkan doa kepada Allah SWT, iaitu Tuhan untuk kita sendiri, kerana doa itu adalah senjata bagi umat Islam. Dan jangan kita pernah berhenti berdoa, kerana Allah itu adalah Maha Penyayang dan Maha Mengasihani terhadap hamba-hambanya. Itu saja dari saya. Terima kasih Encik Aisyah. Baik, percayaan saya dengan ada Encik Aisyah ni alhamdulillah saya dah sedar bahagian sebab dah tahu jalan penyelesaian untuk kita atasi masalah fitnah dalam media sosial ni. Macam yang kita tahu kan, fitnah ni kan dah ramai yang selalu sebar dekat media sosial sebab senang kan. Tapi lagi-lagi apa yang Encik Aisyah kata tadi, saya dengar bahagian yang saya suka sekali, yang bahagian kita jangan ada sikap suuzon kan, suuzon apa pesan kebodohan terhadap orang lain. Sebab bila kita ada sikap suuzon ni, kita rasa macam kita nak jatuhkan orang lain. Lagi-lagi bila kita tak suka orang tu dalam media sosial ni macam kita lah, kita sebagai netizen kadang-kadang ada tak suka perbuatan sesengaja dosa yang selalu buat benda yang melanggar batas agama, kita dah tegur. Tapi kalau terserah kepada dia lah, dia nak terima dia tak, tapi janganlah sebabkan dia tak terima kita nak kita buat fitnah baru untuk dia kan. Lagi dekat influencer ni banyaklah orang yang tabur fitnah, senang je nak tabur macam tu je, tabur dah jadi fitnah. Bila dah bayar dia macam lah orang tu susah nak pertahankan diri, jadi malu hari jatuh apa semua. Itulah kesian juga lah dengan masyarakat orang sekarang ni. Sebelum tu kita boleh buat cara yang kedua, iaitu kita boleh doa lah kepada Allah SWT. Sebab macam kita tahu doa ni senjata bagi kita umat Islam ni. Kita sebagai umat Islam, kita kena sentiasa berdoa kepada Allah. Cakaplah dekat Allah apa? Kita cakap, ya Allah, jauhilah kami daripada amalan memfitnah, jauhilah kami dan keluarga kami ni daripada difitnah apa semua. Kita doa. Sebab apa?
dan Allah akan bantu kita bila mana kita berdoa dekat dia. Betul? Lagi-lagi bila kita disalimi, jadi kita berdoalah supaya kita dijauhkan juga lah daripada orang yang cuba nak fitnah kita ni. Okay. Akhir sekali daripada apa yang saya faham lah, kita kena jauh elakkan daripada mendengar apa-apa yang diperkatakan oleh orang yang selalu cakap bohong atau memfitnah ni. Sebab kalau kita dengar, jadi kita akan terbiasa untuk menyebarkan kepada orang lain kan. Jadi bila berita tu sedap didengar, walaupun berita tu palsu, berita tu boleh jadi fitnah, tapi kita akan rasa macam nak sebar je lah dekat orang. Jadi untuk elakkan benda ni, kita kena jauhi orang-orang yang suka memfitnah ni. Kita kena jauhkan, jangan dekat dengan orang macam ni. Okay, itu je. Okay, kita dah sampai ke penghujung majlis forum kita hari ni. Okey, sebelum tu saya dapat kesimpulan sikit dengan apa yang kita dapat daripada benda-benda kita semua ni. Okey, macam kita tahu lah, fitnah ni kan dia takkan tersebar kalau tak ada punca dia. Macam kita tahu, kita tahu punca ni disebabkan oleh sikap kita sendiri lah. Sikap kita yang sebagai orang yang selalu berhasad dengki, selalu dengki dengan orang lain, kejayaan ni kita kena buat lah sikap tu sebenarnya. Kalau kita tak buat, macam tu lah kita akan punca jadi fitnah tu. Bila kita dah fitnah orang tu, kita lupa kesan dia kepada orang lain. Kita hanya fikir pasal kesan dia terhadap diri kita. Kita macam bila kita dah fitnah orang lain kan, kita dah jatuhkan dia punya marwah, kita jatuhkan perniagaan dia, kita akan rasa yang kita lipat dia lah. Ini macam kita dah berfikir diri sendiri, kita lupa yang sebenarnya diri kita ni diciptakan oleh Allah. Allah lihat apa kita buat. Jadi bila kita dah lupa ni macam rugilah sebenarnya. Jadi okey, jadi untuk kita elakkan daripada fitnah ni, daripada meluasi, kita muhasabah diri kita. Kita ingat ya, Allah sentiasa ada untuk kita. Jadi kita berdoa kepada Allah. Doa apa? Kita doa ya Allah, jauhkanlah kita daripada amalan fitnah, jauhkanlah kami daripada fitnah, difitnah, dan jauhkanlah kami daripada golongan-golongan yang suka memfitnah ini. Okey, bagus. Allah baik, kita aminkan doa ni dalam badan kita. Muhasabah ni kita berubahlah kepada Allah SWT. Kita kembali ke jalan Allah yang benar. Okey. Sebelum kita akhir majlis kita hari ni, saya nak cakap terima kasih lah kerana sudi dengar orang-orang kami ni. Apa kita kata-kata ni yang baik dan daripada Allah, yang bodoh datang daripada kami sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.